dalam fasa PKP 3.0 lockdown yang duduk kat rumah masing-masing, dan saya percaya ramai di kalangan kita yang sekarang ni sedang berehat kat rumah hari Ahad lah kan. Kita tak bekerja, bukan tak boleh bekerja, tapi memang tak dibenarkan bekerja kan. Dan kebanyakan daripada kita, saya percaya ramai yang dah tengok iklan yang saya keluarkan semalam berkaitan dengan proses ataupun perjalanan nak menjadi seorang peguam. Okay? Jadi pagi ni sebenarnya saya terpanggil untuk berkongsi dengan tuan-puan, terutamanya bagi anak-anak yang baru je lepas dapat result SPM pada 10 Jun yang lepas, termasuklah anak saya yang baru juga dapat result SPM tu, dan saya ingin berkongsilah pengalaman pada anak-anak semua, perjalanan bagaimana untuk menjadi seorang peguam tu, dan macam mana sebenarnya anak-anak boleh mengintai peluang lah bagi yang berminat untuk mendalami bidang kepeguaman, bidang undang-undang, nak tahu selok-belok macam mana kemasukan ke IPTA ataupun ke universiti awam ni, dan bagaimana sebenarnya anak-anak akan belajar, dan apa yang akan anak-anak tempuhi ketika berada di pusat asasi ataupun matrikulasi ketika di universiti nanti. Okay, so pagi ni sebenarnya kalau saya cerita pengalaman diri saya, mungkin pengalaman saya tu tak berapa relevan sangat, sebab saya ni pelajar tua. Pelajar tua sebab dah lebih 20 tahun dah saya meninggalkan bangku universiti tu. Pengalaman saya, saya just cerita lah, saya SPM tahun 94. Pakcik lah, pakcik dia SPM tahun 94. Okay, tahun 94 SPM, Alhamdulillah selepas tu dapat masuk ke matrikulasi UiA, Universiti Islam Antarabangsa. Ketika tu matrikulasi UiA di Lembah Pantai. Lembah Pantai. Kalau mungkin anak-anak pernah lalu jalan nak masuk ke Universiti Melaya tu. Jalan nak masuk ke Universiti Melaya tu ada roundabout. Roundabout kalau nak ke Universiti Melaya sebelah kiri, dan nak pergi ke UiA punya matriculation center tu sebelah kanan. Okay, sekarang ni tempat tu dah jadi Institut Bahasa, kalau tak silap saya lah. So ketika tu tahun 95, pakcik diterima masuk ke pusat matrikulasi UiA dan meneruskan pengajian dalam bidang asasi ataupun matrikulasi undang-undang selama 2 tahun ketika tu. Okay. Dan selepas habis je proses matrikulasi, alhamdulillah lepas saja matrikulasi kita boleh masuk ke program LLB, ijazah sarjana muda undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa. Masa tu kampusnya di Gombak, Selangor. Okay. Tapi itulah macam yang saya beritahu tadi, kalau nak cerita pengalaman saya mungkin dah tak relevan sebab benda tu dah berlaku lebih daripada 20 tahun. Sebab tu saya ada membawakan bersama-sama dengan saya pada pagi ni dua orang yang masih fresh lagi. Dua orang student-student yang sekarang ni tengah buat latihan dalam kamar, ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita panggil chambering. Latihan dalam kamar ni adalah satu proses untuk melayakkan seorang graduan undang-undang nak diterima masuk sebagai peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Melaya. So maknanya nanti anak-anak bila dah habis je buat proses degree tu, mula-mula buat asasi matrikulasi, lepas habis matrikulasi kena sambung buat degree. Okay, matrikulasi biasanya zaman-zaman sekarang ni tak silap saya setahun setengah ataupun maksimum 2 tahun lah. Lepas tu degree program tu untuk LLB sarjana muda undang-undang tu ambil masa lebih kurang 4 tahun. Okay, lepas habis maknanya 2 campur 4 dah 6 tahun kat situ. Anak-anak kena undergo lalui proses dipanggil latihan dalam kamar ataupun chambering. Chambering ni berapa bulan? 9 bulan. Macam duduk dalam perut mak dulu. Masa mak mengandung 9 bulan kan. So 9 bulan kena buat chambering, latihan dalam kamar di mana-mana firma guaman. Okay, so maknanya firma guaman pakcik di Tuan Salih and Isaac ni, okay, kami ada dua pelatih dalam kamar ataupun chambering student yang akan saya jemput sekejap lagi. Nanti tuan-tuan perempuan boleh berkenalan lah dengan chambering student saya ni, dan mereka ni yang akan membentangkan bagaimana proses kemasukan ke matrikulasi asasi IPT, bagaimana proses nak lalui program asasi dan juga matrikulasi di universiti tu. Nanti bolehlah tanya apa-apa soalan yang anak-anak mungkin ada pertanyaan, ada persoalan tu boleh tanyakan, ajukan kepada mereka. Okay, so saya tak ada berniat ni bercakap panjang. Seperti biasalah saya nak mohon tuan-tuan perempuan siapa yang dah join rancangan live ni untuk melakukan 2 perkara.
Yang pertama, saya nak mohon untuk memperkenalkan diri, masukkan nama di ruangan komen tu, nak bagi salam ke, nak ucapkan selamat pagi ke, nak say hi ke, ataupun nak ucap apa-apa sekalipun lah, nak tanya soalan ke, boleh masukkan ruangan komen. Macam yang dah dilakukan oleh sahabat kita Puan Dila Fadila sebagai orang pertama yang komen kat situ. Waalaikumsalam Puan Dila, selamat pagi. Encik Zikri, waalaikumsalam, terima kasih. Tuan Lokman Aziz, waalaikumsalam, terima kasih. So semua yang dah join ni saya mohon bantuan untuk masukkan ruang komen. Sebab apa saya suruh masukkan kat komen tu? Sebab saya tahulah yang saya tak berseorangan pagi ni, tuan-tuan perempuan ada bersama-sama dengan saya. Saya ingat nanti kan saya cakap seorang-seorang kan jadi orang gila pula kan. So saya mohon bantuan tuan-tuan perempuan, siapa yang dah join rancangan ni masukkan ruang komen ni, bagi salam dan sebagainya supaya saya tahulah yang saya ada bersama-sama dengan tuan-tuan perempuan semua. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak mohon bantuan tuan-tuan perempuan, siapa yang dah join rancangan live ni, tak adil lah kalau kata kita orang kata apa tahu benda ni seorang-seorang, tak patut lah kan. So bila kita dah tahu benda ni, seeloknya kita berkongsi lah pada orang lain. So nak berkongsi dengan orang lain pun tak susah, tekan je button share. Tekan button share tu, tarik lagi seramai mana kawan-kawan yang ada kat luar tu, anak-anak kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin kita pernah tahu yang dia berminat nak buat proses, dia nak buat kursus undang-undang ni. Tak adil lah kalau kita tak sharekan kepada mereka. Jadi saya mohon bantuan tuan-tuan puan, tekan button share tu. Tarik lagi seramai mana yang boleh. Anak-anak kita yang kat luar sana tu, anak-anak sahabat kita, jiran-jiran kita ke, suruh dia orang tengok video live ni. Daripada dia orang tengok video mengarut kat YouTube tu, tengok TikTok lah, artis buat gosip dan sebagainya, baik dia orang tengok benda ilmiah macam ni, betul tak? Kan, so tarik lagi ramai-ramai, sharekan rancangan ni, live ni, supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang boleh join lah. Okey, Tuan Azizan Allah, waalaikumsalam. Tuan Panglima Muhammad Rashidan pun ada, waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Panglima. Muazzam Zahidi, waalaikumsalam. Saya Muazzam dari Kuantan, jauh daripada Kuantan. Terima kasih banyak-banyak Tuan Muazzam. Tuan Aizak pun ada. Nama dia dekat sama. Aizak dengan Aizak lebih kurang. Tuan Aizak Arif. Assalamualaikum Coach. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tuan. Okey. So tanpa melengahkan masa lah, saya tak nak berceloteh panjang. Nanti orang kata ada 2 orang chambering student nak sembang dengan kita pada pagi ni. Ni coach cakap seorang-seorang je, bila nak panggil chambering student tu kan. So saya bawakan kepada anda 2 orang chambering student saya, Cik Amira dan juga Cik Fadlina. Okey, selamat datang kepada Fadlina dan juga Amira. Okay, kita unmute mic. Jangan lupa untuk unmute kan mic. Nanti awak cakap seorang-seorang, orang lain tak dengar suara awak. Dah unmute belum? Dah. Dah. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum Amira dengan Fadlina. Apa khabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, serius. Baik, alhamdulillah. Itulah makin orang kata apa, berisi sekarang ni, duduk kat rumah makan tidur tu je lah kerjanya. Yang boring-boring pergi dapur kan. Tu je lah kerja masa PKP ni kan. Jadi pertama-tamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda berdua kerana sudi bersama-sama dengan saya pada pagi ni, walaupun dipaksa rela. Sebenarnya 2 orang ni terkejut bila saya cerita korang berdua kena appear live dengan saya pada hari Ahad 13 hari bulan. Apa benda nak cerita ni bos? Dia kata ceritalah tentang you all punya live as a student dekat universiti dulu. Ceritakan pada adik-adik, tarik minat seramai mana adik-adik yang boleh untuk join kursus undang-undang LLB dan sebagainya ni. So itulah objektif utama kenapa kita buat siaran live ni pada pagi ni, untuk memberi makluman dan menyampaikan informasi kepada adik-adik, kepada anak-anak. Saya tak boleh panggil adik-adik lah, saya kena panggil anak-anak lah, korang panggil adik-adik lah kan. Kepada penonton-penonton kita ni untuk mendapatkan gambaran macam mana sebenarnya proses untuk memasuki asasi dan juga matrikulasi di universiti awam khususnya lah kat Malaysia ni. Okay? Tapi sebelum kita bersembang panjang ni, saya naklah jemput mula-mula kita jemput Amira dulu untuk memperkenalkan diri. Lepas Amira dah intro, kita minta Fadlina pula. Okay. Silakan Amira. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton Hartanah Danda untuk live pagi ni. Okay, nama saya Nur Sharifah Amira binti Zulkifli. Boleh panggil saya Amira sahaja. Okay, saya tinggal di Semenyih, Selangor dan sekarang saya sedang melakukan chambering ataupun latihan dalam kamar di Tetuan Saleh dan Isaac, dan insyaAllah bulan ini merupakan bulan ke-8 saya di Tetuan Saleh dan Isaac sebelum saya ditauliahkan untuk menjadi seorang peguam. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, tak lama dah tu, lagi sebulan je kena siksa dekat Saleh dan Isaac. InsyaAllah. Okay, tak apa.
So saya teruskan dengan Fadlina pula. Silakan Fadlina, kenalkan diri anda. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua penonton untuk Hartanah dan anda live pagi ni. Pertama sekali terima kasih Coach Isaac sebab bagi peluang untuk kami Chambering Students untuk berkongsi input pagi ni. InsyaAllah nama saya Nur Fadlina Lutfi dari Kedah, tapi sekarang saya menetap di Shah Alam dan sedang menjalani latihan dalam kamar ataupun chambering di Tuan Saleh dan Isaac. Dan saya baru bermula, so ini bulan pertama saya. So agak seram juga bila coach kata diseksa ya dekat PEM. InsyaAllah saya akan lalui perjalanan menjadi seorang peguam tu. Jangan takut, korang saja je kita nak bergurau pagi ni kan. Boring juga kalau straight forward je kan. Cerita pasal undang-undang ni semua muka stern je, muka semua macam tension je kan. So kita bagilah diorang ni rasa release sikit, rasa macam enjoy tengok kita punya siaran live ni kan. Jadi terima kasih kepada Fadlina dan juga Amira atas introduction tu tadi. So pagi ni sebenarnya kita dah sediakan slide presentation. So terima kasih kepada mereka berdua lah, bertengkur selumo, tak tidur malam dengannya semalam nak prepare slide presentation tu. Jadi untuk tuan-tuan perempuan yang masih lagi baru join rancangan live bersama dengan saya, tuan-tuan perempuan saya jemput untuk join saya punya Telegram channel. Sekejap saya keluarkan sekejap Telegram channel saya ni. Okey, ini Telegram channel saya. Kalau tuan-tuan perempuan tengok kat ticker bawah tu ada banner kat bawah tu yang tengah berjalan tu kan. Telegram channel saya senang je, masuk ke Telegram, search for Coach Isaac. So dekat situ nanti slide presentation yang saya dah tunjukkan pada pagi ni saya akan kongsikan dalam PDF format di Telegram channel tersebut. Jadi tuan-tuan perempuan yang mungkin tak sempat nak dengar daripada mula sampai habis rancangan live ni, tuan-tuan perempuan boleh dapatkan slide presentation tersebut di Telegram channel saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, rakaman siaran live ni kita akan upload masuk di dalam YouTube channel. Hartanah anda pun ada YouTube channel. Jadi tuan-tuan perempuan saya mohon kerjasama dengan tuan-tuan mungkin boleh bantu untuk subscribe channel tersebut. Jangan lupa tekan button subscribe dan tuan-tuan perempuan boleh dapatkan rakaman video siaran live kita ni di YouTube channel Hartanah dan anda, insyaAllah pada lewat petang ni lah. Lepas ni saya akan uploadkan di YouTube channel tersebut. So sepanjang tempoh lockdown ni, hari ni merupakan hari yang ke-13, daripada 1 bulan Jun itu sebenarnya saya dah ke udara secara live setiap hari tuan-tuan perempuan. Setiap hari saya ceritakan tentang undang-undang, tentang selok-belok pembelian hartanah dan sebagainya. Jadi video-video tersebut juga saya dah upload masuk dalam YouTube channel. Jadi tuan-tuan perempuan boleh pergi ke YouTube channel Hartanah dan Anda, search dekat YouTube tu Hartanah dan Anda, insyaAllah tuan-tuan perempuan akan jumpalah yang ada logo dekat sebelah kanan saya ni kan, Hartanah dan Anda punya logo tu, nampak logo tu, itulah sebenarnya YouTube channel Hartanah dan Anda. Boleh subscribe dan boleh like video-video yang ada untuk dapatkan panduan. InsyaAllah. So untuk tidak membuang masa, kita teruskan dengan slide presentation yang anak-anak buah saya ni dah prepare lah tentang pengajian undang-undang. So kita minta Amira dulu untuk mulakan perkongsian pada pagi ni. Silakan Amira. Assalamualaikum semua. Kita akan mulakan dengan slide yang kedua Encik Zaid. Slide ini merupakan ringkasan lah perjalanan untuk menjadi seorang peguam. Untuk adik-adik yang baru tamat SPM, anda semua boleh memohon secara UPU ataupun secara UPU online pada masa sekarang ini untuk masuk ke asasi, matrikulasi, diploma atau STPM. Jadi ianya merupakan pilihan anda sama ada untuk meneruskan pengajian anda di dalam bidang yang saya sebutkan tadi. Untuk asasi sebenarnya, Encik Azad ke slide yang ketiga Encik Azad. Keempat, sorry. Untuk asasi undang-undang sebenarnya dia ada terdiri daripada universiti awam dan universiti swasta. So universiti yang menawarkan asasi undang-undang di universiti awam merupakan asasi undang-undang di UiTM, asasi undang-undang di UiAM, asasi undang-undang USIM ataupun USIM, dan yang first yang boleh dilihat adalah asasi undang-undang KPM. Kat sini kita dapat lihat ada dua mana UiTM disebutkan, iaitu asasi undang-undang KPM dan juga asasi undang-undang UiTM. Untuk dua ini sebenarnya
di UiTM dia ada menyediakan dua program, iaitu program undang-undang KPM dan UiTM. Untuk UiTM, sekiranya seorang pelajar asasi undang-undang UiTM itu sudah tamat melakukan asasinya, jadi untuk syarat kelayakan untuk masuk di bawah program asasi undang-undang UiTM merupakan 3.00 CGPA, manakala kalau untuk pelajar yang di bawah asasi undang-undang KPM syarat kelayakannya lebih tinggi, iaitu 3.75 CGPA. Jadi di sini saya tidak pasti mengapa syarat kelayakan untuk KPM lebih tinggi, tapi mungkin untuk UiTM dia akan diserap dahulu. Maksudnya untuk UiTM dia ada program penerapan di mana selepas asasi undang-undang UiTM dia akan ada proses penerapan di mana pelajar asasi undang-undang UiTM dia boleh diserap untuk layak ke membuat ijazah sarjana muda di UiTM. So untuk KPM Mira kejap Mira. Masa Mira dulu, masa masuk apa asasi tu, Mira asasi yang mana? Undang-undang KPM ataupun UiTM? Saya alhamdulillah UiTM. Oh UiTM. So maknanya Mira daripada asasi undang-undang UiTM terus pergi ke UiTM lah macam tu saya masuk program under penerapan. Okay. So maknanya anak-anak kat sini, siapa-siapa yang mungkin tak berapa clear apa akak Mira awak cerita ni kan basically nak masuk ke asasi undang-undang di UiTM dia ada dua pintu. Melalui KPM, KPM ni maknanya Kolej Pelajaran Kementerian Pelajaran Tinggi. Kementerian Pelajaran Tinggi Malaysia. Kolej Pengajian Tinggi? Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Oh, Kementerian Pengajian Tinggi. Oh, sorry. Kementerian Pengajian Tinggi. Nampak sangat dah kertu pakcik ni kan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia So, kalau siapa yang nak masuk ke UiTM melalui KPM dia punya pintu tu memang agak sempit sikit. Sebab apa? CGPA dia nak 3.75. 3.75, tak boleh below than that lah. Tapi kalau anak-anak nak masuk melalui UiTM punya asasi undang-undang nak pergi ke program degree ataupun program sarjana muda undang-undang nanti melalui pintu UiTM tu, dia punya pintu tu luas sikit sebab dia punya CGPA 3.0. CGPA ni kita punya orang kata apa result tu memang nak kena pastikan yang kita tak rendah daripada 3.0 tu untuk masuk ke program sarjana muda undang-undang di UiTM tu nantilah. Okay, betul apa yang saya cakap ni Betul. Okay, teruskan. Okay, teruskan. Okay, yang ketiga untuk asasi undang-undang UIA. Asasi undang-undang UIA ni dia boleh dari kategori aliran sains dan aliran sastra. Maksudnya kalau SPM anda ambil aliran sains atau aliran sastra, anda boleh apply untuk asasi undang-undang UIA. Okay, untuk slide seterusnya. So yang dua tadi tu KPM dengan UiTM tu pun sama juga kan? Sains dengan aliran sastra dua-dua boleh? Dua-dua boleh. USIM so pun tak boleh. ada masalah lah sebenarnya. So maknanya kalau anda ni mungkin lepasan SPM yang ambil subjek sains, pure sains yang ambil bio, kimia apa semua tu kan, tak ada masalah lah sebenarnya kalau anda nak meneruskan pengajian dalam bidang undang-undang. Tak semestinya you all mesti daripada aliran sastra ataupun aliran account saja So aliran pure science pun tak ada masalah sebenarnya Yang penting dia punya minimum requirement dia. Okay, minimum requirementnya next slide ni dia. Ini yang USIM-nya. Tak apa, yang USIM ni awak boleh ceritakan dulu untuk USIM ni. Okey, untuk yang untuk asasi undang-undang di Universiti Awam seperti di slide sebelumnya, dia memerlukan 5 kredit dalam SPM. Jadi 5 kredit ni tercampurlah dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sejarah merupakan antara subjek yang diperlukan. Maksudnya pihak universiti akan tengok sejarah student sebelum mereka memberikan, contohnya macam memberikan jawapan kepada pelajar tersebut dapat atau tidak. Dia macam merupakan core subjek lah untuk asasi undang-undang ni sebenarnya. Okay, minimum requirement dia subjek sejarah tu dia nak apa? B kan? B, betul. Minimum requirement kena dapat B lah dalam sejarah. Kalau misalnya kata nak diterima untuk dalam program asasi ataupun matrikulasi ni lah. Okay, teruskan. Okay, yang nombor 4 ini merupakan program tamhidi USIM
Yang ni juga sama, dia punya requirement dia seperti sebelumnya iaitu 5 kredit, tapi dia ada syarat khas untuk program sebab USIM ni kita tahu dia ada syariah juga. Jadi dia mementingkan di sini bahasa Arab, macam bahasa Arab tinggi yang di mana tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di skrin sekarang. Dan juga seperti ialah dia mementingkan syariah, background syariah. Sekiranya ada tuan-tuan dan puan-puan ada background syariah, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh memohon untuk program tamhidi di USIM untuk memulakan perjalanan sebagai seorang graduan undang-undang. Okay. USIM ni dekat Bangi kan? Nilai. Oh, dekat Nilai. Okay. Okay, so maknanya bila tuan-tuan perempuan ada anak yang syaratnya nak masuk USIM ni, kalau tak silap saya anak mesti sekolah agama Kalau sekolah bukan sekolah agama, berlatar belakang kat agama yang tak ada basic Arabik dan sebagainya, agak sukar lah. Memang saya rasa tak boleh kot nak masuk dengan USIM ni, kalau tak silap saya lah, sebab dia memang menitik beratkan pelajar-pelajar daripada lulusan sekolah agama seperti sekolah saya lah, Smart Kajang ke Semam Mawib sekolah anak saya so itulah antara sekolah-sekolah yang berlatar belakangkan ada subjek bahasa Arab tu, jadi mudah untuk diterima dalam program tamhidi di USIM. Okay, alright. So ada lagi ke nak cerita pasal slide ni? Tak ada. Itu saja. Okay, so saya teruskan dengan slide seterusnya Okay, untuk slide seterusnya ini tadi kita baru saja sebutkan untuk asasi undang-undang di universiti awam, tapi ada juga asasi undang-undang di universiti swasta, dan ini sebahagian antaranya sebab kita tahu di universiti swasta banyak program yang ditawarkan untuk foundation contohnya. Jadi ini merupakan sebahagian daripadanya lah. Jadi jika tuan-tuan ingin masukkan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ataupun adik-adik ingin masuk ke universiti swasta, adik-adik mungkin boleh membuat maksudnya research dahulu sebelum adik-adik memohon ke universiti swasta tersebut untuk melihat apakah requirement untuk masuk. Okay, kena berhati-hati tuan-tuan perempuan bila kita cerita tentang profession kepeguaman ni peguam ni adalah satu badan profesional. Badan profesional maknanya dia ada qualifying ataupun lembaga kelayakan profesi undang ni. So anak-anak bila nak masuk ke universiti, pastikan universiti tersebut iktiraf oleh lembaga kelayakan profesi undang-undang ataupun Legal Profession Qualifying Board. Itu dia punya syarat paling utama sekali lah. So bila nak memilih universiti mana yang ada pengiktirafan, maka anak-anak perlu tengok universiti tersebut program degree ataupun ijazah sarjana muda undang-undang dia tu diiktiraf oleh lembaga kelayakan profesi undang-undang. Okay, so yang quite recently baru-baru ni sahaja USIM punya graduan undang-undang telah pun diterima untuk kelayakan nak menjadi seorang peguam tu oleh qualifying board tadi. So baru je quite recently dia baru dapat dia punya Dan anak-anak kena pastikan kalau katalah kita belajar di local university ni contoh universiti awam UIA, UUM, UKM, UM, UITM, USIM yang saya sebutkan tadi. Okey, yang bagusnya bila belajar di universiti awam di dalam negara, anak-anak tak perlu nak melalui satu proses yang dipanggil CLP. Certificate of legal practice ni, maknanya itu requirement sekiranya anak-anak belajar di universiti luar negara ataupun universiti yang buat twinning program. So macam yang Amirah tuliskan kat sini, kalau katalah kita buat program di universiti swasta, contohnya macam BAC ataupun ATC ni, bagus memang bagus, cuma lecehnya anak-anak nanti kena buat CLP. Nak kena buat CLP dan kena lulus peperiksaan akhir bar exam dekat CLP tu. So itu yang menyebabkan kalau boleh cuba dapatkan dulu masuk ke universiti awam
dan lebih mudahlah, jalan tu lebih mudah dan insya-Allah lebih cepatlah anak-anak mendapatkan kelayakan menjadi seorang peguam itulah. So itu yang saya boleh kongsikan. Okey, Amira teruskan. Okey. So slide yang seterusnya kita dapat lihat di sini untuk slide ini untuk lepasan STPM dan diploma. So kalau lepasan STPM dan diploma ni merupakan kelayakan untuk masuk ke ijazah sarjana muda undang-undang di UiTM. Okay, untuk masuk ke ijazah sarjana muda undang-undang di UiTM memerlukan 3 prinsipal dengan sekurang-kurangnya grade B. Ini untuk STPM ya. Dan SPM dengan kredit bahasa Inggeris grade 3B dan matematik atau maths grade 6C. Jadi dia seperti kelayakan untuk asasi undang-undang tadi, iaitu pelajar dari aliran sastra atau sains boleh memohon untuk masuk ke ijazah sarjana muda di UiTM. Okey, untuk diploma dari UiTM memerlukan CGPA sebanyak 2.5 atau lebih tinggi. Itu syarat kelayakan untuk seseorang pelajar yang mempunyai kelayakan diploma lah. So dari UiTM sendiri. Dari universiti lain memerlukan CGPA 3.00 atau lebih tinggi. Jadi itu merupakan syarat kelayakan untuk pelajar lepasan diploma. Okay, sumber dia ada di bawah, ada di yang disebutkan di situ. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin mengetahui dengan lebih lanjut, tuan-tuan boleh pergi ke website tersebut dan melihatlah requirement yang diperlukan. Okay, jadi kesimpulannya tuan-tuan puan, kalau katalah anak-anak tuan-puan ni belum ada rezeki lagi nak masuk ke asasi ataupun matrikulasi, kita boleh je, kita nak channelkan anak-anak kita ni suruh dia ambil STPM dulu, okay? Tapi itulah kebanyakan parents ni dia rasa agak susah nak bagi anak-anak ni proceed dengan STPM ni, tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Kita tengoklah berdasarkan kepada dia punya prestasi, berdasarkan kepada dia punya keputusan, berdasarkan kepada dia punya kelayakan. Kalau kita nampak macam competition untuk masuk ke pusat matrikulasi ataupun asasi universiti awam ni agak sukar untuk anak kita, jadi kita galakkan dia untuk sambung pengajian di peringkat STPM. So dengan STPM tu nanti, after STPM punya result dah keluar, macam yang Amira dah sharekan ni, ada 3 prinsipal dengan kelayakan minimum yang ada tadi tu, kita boleh mohon pula untuk memasuki program ijazah sarjana muda undang-undang di IPTA, terutamanya macam yang Amira ceritakan ni di UiTM lah. Kenapa Amira banyak cerita pasal UiTM? Sebab dia merupakan graduan UiTM. Fadlina pun sama, dua-dua adalah graduan daripada UiTM. Jadi itu yang mungkin dia lebih bias kepada UiTM lah. Tak adalah saya gurau je. So dalam keadaan sekarang ni, anak-anak tuan-tuan perempuan, kalau katalah ada chances untuk further di bidang undang-undang ni melalui matrikulasi ataupun asasi, pandangan saya lah, pendapat saya itu lebih baik lah, lebih baik dan terus belajar menjurus pada bidang yang dia minat yang nak buat tu, bidang undang-undang tadi tu lah. Tapi kalau misal kata belum ada rezeki lagi, nak masuk asasi tak dapat, nak masuk matrikulasi pun tak dapat, jangan risau, boleh proceed untuk buat dulu STPM. So ambil STPM, lepas STPM tu dengan result yang dapat tu, insyaAllah kita boleh cuba pula masuk terus ke program ijazah sarjana muda. Dia tak payah nak buat asasi, nak buat matrikulasi lagi, terus buat degree ketika tu lah. Okey, so terima kasih kepada Amira atas perkongsian berkenaan dengan kelayakan yang diperlukan untuk masuk ke program asasi dan juga matrikulasi IPTA. Jadi seterusnya saya nak jemput pula kita punya chambering student yang kedua, Cik Fadlina kita untuk bercerita tentang subjek-subjek di program-program asasi undang-undang. Okey, so silakan Fadlina. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Coach Isaac dan Amira, sahabat saya baru selesai pembentangan untuk syarat kemasukan. Baiklah, saya pertama sekali saya nak adik-adik ataupun penonton faham asasi ni adalah satu program fast track. Fast track bermaksud program tempoh pengajian yang singkat dan kita kompilkan, dia sangat compact pengajian dalam tu, sebab habis saja asasi dalam tempoh setahun dapat terus mara ke ijazah sarjana muda ataupun degree 4 tahun. Maksudnya perjalanan menjadi seorang peguam tu cuma ambil masa setahun untuk asasi dan 4 tahun degree.
fast tracknya di sinilah asasi ini. Jadi jangan terkejut kalau kita tengok coach slide seterusnya. First semester pertama sudah ada 8 subjek. Banyak, memang banyak. Tapi adik-adik penonton, jangan kita bagi gambaran subjek yang banyak ni kita tak boleh nak skor ataupun subjek yang banyak ni susah. Kalau kata susah, saya rasa semua course sebenarnya susah. Asasi ni TESA, engineering, sains, undang-undang. Memang susah. Tapi tak mustahil. Kalau kita tengok 8 subjek semester 1 ni, bukan semuanya kita belajar mengenai perundangan ataupun undang-undang. 4 subjek yang pertama, 1, 2, 3 dan 4 tu adalah subjek berkaitan dengan undang-undang. Dan 4 yang lain tu subjek yang saya kira berkait dengan skill kita. Skill set kita. Kita tengok satu persatu sebab saya takut juga adik-adik ataupun para penonton bila tengok istilah-istilah ataupun nama kursus ni nampak macam gerun. Nampak susahnya, teori, psikologi, learning skills. Nampak macam susah tapi sebenarnya saya bawa anda tengok satu persatu subjek-subjek semasa asasi ni walaupun banyak sebenarnya tak susah dan relatable sebenarnya, boleh kita kaitkan dengan hidup kita, so tak susah nak belajar. Yang pertama, Introduction to Legal Theories. Ini saya kira basic, asas tentang law. Dia dalam subjek ni kita belajar sumber perundangan yang bertulis, perundangan yang diaktakan, perundangan yang daripada teori morality, maximis, dan juga kita belajar tentang pendapat-pendapat daripada ilmuwan tentang sesuatu undang-undang ataupun perundangan tu. Apa yang ilmuwan ni fikirkanlah tentang undang-undang. Ada undang-undang yang mungkin nampak macam tak adil tapi sebenarnya adil. Ada yang berat kepada morality tapi tak kepada keadilan. Dia adil tetapi tidak sama rata. Ada juga macam tu. Dan seterusnya kita tengok yang kedua, kursus yang kedua, Social Psychology. Social Psychology, kita belajar mengenai psikologi tapi kita guna untuk law. Tapi pada saya dia tak berat kepada perundangan juga. Kita belajar macam mana psikologi persekitaran kita. Kita belajar mengenai sikap, kita belajar mengenai perlakuan peribadi seseorang. Kita boleh kesan macam mana orang ni dia menipu ke, dia bercakap betul ke. Dekat sinilah, dekat social psychology for law ni. Dan saya rasa pada saya mudahlah sebab saya minat dengan topik psikologi itu sendiri. Tapi ada sesetengah kawan-kawan saya yang berpendapat ini antara subjek ataupun mata pelajaran yang kita kata killer subjek. Sebab apa? Topik-topik dalam subjek ni dia tak berkait antara satu sama lain. Dia topik-topik yang baru. Maksud kata dia akan ada subtopik yang banyak. Jadi you kena banyak membaca. Itu yang susahnya, kena banyak membaca, kena banyak hafal. Tapi ada tips macam mana nak skor. Kalau nak tahu kena tengok sampai habis. Okay? Yang seterusnya, yang ketiga ialah Introduction to Legal Learning Skills. Yang ni saya kira banyak berkaitan dengan macam mana kita nak belajar law, macam mana kita nak buat research ataupun kajian. Yang ni saya rasa subjek ni yang paling penting sebab dia akan ajar macam mana kita mencari sumber daripada database ataupun sumber-sumber yang boleh diguna pakai sebenarnya. Masa kita belajar di sekolah, adik-adik kita boleh buat esei, kita boleh petik je. Ulama mengatakan ini, penulis ini mengatakan ini. Tetapi semasa di universiti adik-adik penonton, bila kita buat assignment ataupun tugasan, kita petik nama penulis, kita petik apa yang hasil penulisan seseorang penulis, kita tak boleh main rembat macam tu je, kita kena bagi kredit. Dan di sinilah kita akan belajar daripada subjek ni, kita akan diajar macam mana kita nak buat reference. Ataupun senang mudah kata kita faham, kita bagi kredit kepada penulis ataupun penulis kepada hasil penulisan yang kita ambil isinya untuk masukkan dalam assignment kita. Dan untuk subjek ni banyak. Pada zaman saya lah, saya ingat zaman saya untuk subjek ni kena banyak buat presentation untuk
case review. Untuk subjek, untuk student pelajar undang-undang memang tak boleh lari daripada baca laporan kes atau kita panggil case report. Kena baca kes dan tengok macam mana kita kaji kes tu, macam mana kita nak faham apa isu, apa permasalahan dalam kes tu. Okay. Dan seterusnya yang keempat, subjek yang keempat, Introduction to Malaysian Legal System. Yang ni Malaysian Legal System, kita belajar macam mana sistem perundangan dalam Malaysia lah. Kita tengok daripada ada badan yang membuat undang-undang dan juga ada badan yang menguatkuasakan undang-undang tu. Itu secara generalnya lah, dan kita tengok empat yang seterusnya. Yang ni kalau kita dah stres dengan 4 subjek undang-undang, kita boleh relax pula dengan 4 subjek yang seterusnya ni. Yang pertama, subjek sains komputer lah, Fundamental of Information and Communication Technology. Saya faham subjek komputer sebab apa? Untuk subjek ni kita akan belajar tentang komputer, luar dan dalam, software dia, apps dia, virus-virus apa yang ada dalam tu. Dan juga ini sangat menarik sebab pada saya dia subjek yang sangat sempoi, sporting, dan lecturer pun kebanyakan untuk subjek ni memang lecturer yang sporting. Dia akan ajar kita basic untuk Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Ini penting sebab kita rasa macam benda ni leceh, tapi sebenarnya ada kawan-kawan kita yang tak mahir lagi menggunakan aplikasi ataupun software macam ni. Dan untuk subjek ni juga kita akan buat assignment pun tak assignment yang pening kepala nak buat komputer, tak ada tiba-tiba nak pasang peranti komputer, tak ada. Kita akan buat benda yang menarik macam poster, kita buat kat ucapan raya. Masa ni lah student yang mana daripada sekolah menengah dulu ada background komputer, sains komputer ke apa, waktu ni adalah kawan-kawan kita yang akan buat poster, siap bunyi lagu, buat kad raya, boleh buka tu ada lampu lah. Ini menarik, subjek yang saya kira sangat menarik, boleh release stress. Yang seterusnya ialah English for Foundation Studies. Ini sebenarnya dia menjurus kepada MUAT, dia format MUAT. Kita akan belajar untuk 4 format MUAT: speak, listen, lihat, dengar, baca dan juga tulis. Dia akan tolong kita sebab untuk ke degree, syarat untuk masuk ke degree asasi ialah dari asasi nak masuk ke degree, MUAT kena band 4. Jadi semasa semester 1 ni kita ada subjek ni, alhamdulillah ada subjek ni, kita boleh persiapkan dirilah untuk menghadapi MUAT. Dan seterusnya Critical Reading and Reasoning for Foundation Studies. Yang ni subjek English. Kalau masa sekolah menengah kita belajar buat summary, kita baca novel, kita analisis novel, samalah. Cuma dia lebih mendalam, kita belajar untuk analisis pernyataan, ya adik-adik. Kita belajar dalam setiap pernyataan tu elemen-elemen dia kita boleh tengok. Dia complicated tapi tak susah sangat pun. Dia kena banyak gunakan critical thinking skill, kemahiran berfikir secara kompleks dan juga logik. Kita baca satu persoalan, pernyataan dan pernyataan seterusnya nampak macam tak logik, itu pernyataan yang salah lah. Okay. Kalau saya terang macam saya pula lecturer, tak apa, nanti dah masuk universiti, masuk asasi anda akan belajar. Okay, dan seterusnya yang ke-8 ini ialah tasawur Islam. Okay. Kalau anda perasan 1 sampai 7 ialah subjek yang kita tengok nama khusus pun kita dah tahu subjek ini bahasa perantaranya ialah bahasa Inggeris. Tapi yang ke-8 ini ialah tasawur Islam, satu-satunya subjek yang akan diajar menggunakan bahasa perantara bahasa Melayu. Jadi maknanya apa ya adik-adik? Maknanya bila masuk asasi undang-undang, nak tak nak kena belajar untuk kuasai bahasa Inggeris. Sebab bila kita masuk kelas, pensyarah rakan-rakan akan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Kalau kita lambat nak tangkap, kalau kita tak pandai ataupun tak fluent, tak mahir, tak lancar dalam bahasa Inggeris, tak apa. Sebab kita ada subjek yang akan mengajar, ada subjek yang mana lecturer, pensyarah akan ajar, akan tolong kita macam-macam untuk MUAT tadilah. Tapi kalau kita tak ada keinginan kita tak ada azam ataupun tekad sendiri nak bawa diri kita, susah jugalah. Pengalaman saya sendiri, adik saya dia masuk pengajian diploma, subjek dia perlukan bahasa Inggeris dalam komunikasi, dia tak dapat bawa, so dia terpaksa drop. Sayang. Jadi adik-adik kalau dapat peluang ni, jangan tinggal lah.
belajar bahasa Inggeris. Okay. Terusnya, Okay, sekejap. Kita bagi Fadlina berehat sekejap. Nampak macam dah nak cukup tu. Okay, sebelum kita teruskan dengan slide seterusnya ni, okay, saya just nak bagi gambaran kepada anak-anak, pada adik-adik yang tengok rancangan live ni lah. Okay, bila kita cerita pasal program asasi, saya ingat lagi masa saya buat program matrikulasi di UIA tahun 95 dulu. Zaman-zaman saya tu memang macam saya beritahu tadi di Lembah Pantai, matrikulasi UIA di Lembah Pantai. Okay, ketika tu pengalaman saya rasakan bahawa 2 tahun saya buat matrikulasi itu adalah 2 tahun yang paling bahagia dalam hidup saya. 2 tahun yang paling bahagia dalam hidup saya. Sebab apa? Dalam program matrikulasi ataupun asasi ni, kita tak rasa tension sebenarnya tau. Kita rasa relax. Masa itulah kita rasa, macam saya dulu bersekolah di sekolah Baksrama Penuh, sekolah agama pula tu, dan dikelilingi oleh orang kata apa, surrounding yang memang dalam kepompong ataupun kelompok kami sendiri. Jadi bila kami masuk ke program matrikulasi di UIA tu, kami berjumpa dengan orang yang daripada sekolah lain, daripada orang kata apa, tempat-tempat lain dan sebagainya. Jadi masa tu sebenarnya kami lebih gemar menghabiskan masa tu selain daripada pergi ke kelas, belajar dan sebagainya. Banyak aktiviti kurikulum yang kami buatlah ketika dalam program matrikulasi tersebut. Dan macam saya sendiri sebenarnya masa zaman matrikulasi tu saya banyak terlibat dalam program-program grup penggiat sastra ataupun bahasa ringkasnya kita panggil GETAR. Di UIA tu ada satu grup dipanggil grup penggiat sastra. GETAR tu adalah satu grup yang hobi kami masa tu adalah buat teater. Kami suka buat pementasan, baca sajak lah, buat skrip drama, macam-macam lah. Jadi ketika zaman matrikulasi ni sebenarnya, kalau anak-anak nampak macam, bukan apa, saya tengok nanti macam Fadlina cerita tu, takut nanti you all stress tau. You all kata, Allah banyaknya benda yang tak pernah tahu lah, macam pening je nak belajar ni. Sebenarnya jangan risau. Jangan risau, benda tu semua adalah benda yang bagi saya sangat-sangat menyeronokkan. Dan setahun ataupun setahun lebih yang you all akan habiskan masa di pusat asasi dan matrikulasi ni, sebenarnya inilah masa yang you all kena belajar. Belajar cara untuk belajar, itu yang paling mustahak. Belajar cara untuk belajar. Bukannya masa tu you all dah cramkan kepala tu untuk belajar undang-undang. Tidak, masa asasi ni tak sangat. Masa kita buat degree tu nanti yang kita akan belajar selok-belok undang-undang, macam mana nak civil law ke, criminal law ke, law of thought ke, so benda-benda tu semua masih degree nanti. Masa matrikulasi ataupun asasi ni jangan risau, semua tu senang insyaAllah. You all boleh lepas with flying colours lah insyaAllah. Okay, teruskan Fadlina dengan slide. Baik, terima kasih Coach. Okay. Untuk semester yang kedua, kurang 1 saja subjek. Masih ada 7 subjek, tapi ada 3 saja subjek yang berkaitan dengan undang-undang lah. Tengok yang pertama, kita baca nama kursus pun kita dah rasa seram. Contemporary Global Legal Issues. Bunyi macam susah sangat, tapi sebenarnya mudah je. Dalam subjek ni adik-adik akan belajar tentang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan juga organisasi besar dunia macam Commonwealth, OIC, global dengan legal issues. Dan saya kira ni subjek yang menarik tau, sebab World War tu, Perang Dunia tu memanglah satu topik ataupun cerita masa lampau, tapi bila kita belajar global dengan legal issues, subjek ni, pensyarah kita akan bawa kita terus ke satu dunia baru. Kita akan didedahkan dengan isu-isu semasa yang global. Biasanya waktu tugasan, saya ingat pensyarah saya minta kami ulas tentang satu isu yang global, tapi contoh isu pemanasan global itu satu isu yang klise, tapi bila kita kaitkan dengan undang-undang, macam mana orang zaman sekarang react ataupun apa tindakan orang zaman sekarang untuk atasi pemanasan global, benda tu jadi menarik. Banyak idea yang boleh berkembang dari situ. Dan seterusnya yang kedua, Introduction to Law, Contract, Torts dan Crimes. Ini salah satu subjek gila sebab dia ada 3 komponen dalam satu subjek. Bila adik-adik masuk degree nanti dia akan pecah. Contract satu subjek, tort satu subjek, crime satu subjek. Tapi masa asasi ni dia compact 3 dalam 1. Tapi jangan risau, macam coach cakap,
relax je sebab kita tengok subjek, nama subjek pun introduction, ini pengenalan. Kita kata macam satu lapisan kulit bawang tu baru lapisan pertama, sangat mudah. Jadi jangan takut, insyaAllah walaupun subjek ni orang kata susah, adik-adik boleh score ya. Dan seterusnya yang ketiga, Introduction to Malaysian System of Government. Ini saya kira kesinambungan daripada yang awal semester 1 kita belajar Malaysian Legal System. Yang ni kita akan belajar sistem government, kerajaan dalam Malaysia. Yang ni mesti adik-adik suka sebab dia berkait dengan sejarah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi adik-adik akan belajar balik tentang Cobalt, tentang kolonisasi daripada orang-orang Jepun. Dan juga dalam subjek ni adik-adik akan belajarlah komposisi mahkamah. Mahkamah ni ada berapa tingkat. Tingkat tu maksudnya level dia lah, mahkamah tinggi, mahkamah rendah, di bawahnya mahkamah session magistrate dan juga yang mahkamah atas. Dan untuk subjek ni ada juga buku yang paling penting. Student law, pelajar undang-undang wajib ada Perlembagaan Persekutuan, Fundamental Federal Constitution. Sebab adik-adik akan belajar fundamental liberties ataupun kebebasan asasi. Ini penting dan bunyi macam berat, kebebasan asasi, fundamental liberties, tapi sebenarnya berkait dengan diri kita sendiri, hak asasi sebagai manusia. Jadi bila kita boleh relate dengan subjek tu, insyaAllah mudah sebenarnya untuk kita belajar. Dan seterusnya 4, 5, 6, 7, 4 subjek yang seterusnya ni tak berkait dengan law tapi sangat berkait dengan pengajian. Macam coach cakap, you belajar masa asasi, adik-adik belajar macam mana untuk belajar. Kita tengok yang keempat ni, yang ni tak adalah, ini Introduction to Economics. Kita akan belajar kira-kira, siapa tak suka maths, ini mungkin subjek yang kurang digemari lah, tapi tak banyak pun, kita cuma ada pengenalan. Macam saya cakap, pengenalan ni satu pengajian yang simple je, tadi tak susah pun, kira-kira pun sikit-sikit. Seterusnya ELC, Academic Writing for Foundation Studies. Yang ni kena banyak menulis, macam mana kita nak menulis tesis kita, menulis assignment kita. Dan kemudian Communicative Skills for Foundation Studies. Okay. Yang tadi academic writing tu penting ya, sebab bila kita dah menginjak masuk ke degree nanti, banyak assignment yang kita perlu tulis. Kita tak boleh tulis macam student sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Kena level university, dan bahkan pelajar undang-undang ni ada style ataupun cara penulisan dia yang tersendiri. Yang adik-adik kena belajarlah waktu semester 2 ni, academic writing. Untuk communicative skills ni, satu subjek yang saya rasa happening, adik-adik akan enjoy sebab adik-adik takkan buka buku, adik-adik takkan belajar teori. Apa adik-adik akan buat untuk subjek ni? Adik-adik akan buat public speaking, persuasive speech, forum, debate. Ini satu subjek yang akan build ataupun bina keyakinan diri adik-adik untuk bercakap. Lebih-lebih lagi dalam bahasa Inggeris. Kalau adik-adik rasa sekolah menengah macam tak ada kawan nak sembang bahasa Inggeris, kita nak borak bahasa Inggeris, tak ada medium ataupun tak ada suasana. Tapi untuk subjek ni, adik-adik perlu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, nak ataupun tak nak. Jadi lama-kelamaan untuk setiap assignment kena bercakap dalam bahasa Inggeris. Kalau dah macam tu, akhirnya mesti adik-adik akan berjaya juga untuk mahir ataupun lancar bercakap dalam bahasa Inggeris, insyaAllah. Yang terakhir, CTU, Tasawurah Sistem Perundangan Islam. Yang ni kesinambungan daripada semester 1. Kalau semester 1 tadi, adik-adik akan belajar basic saja tentang maqasid kepentingan, maqasid syariah, hukum hakam, tapi tak berat, sikit-sikit je hukum hakam, dan juga hafaz surah Al-Mulk. Ni kalau siapa dari student sekolah background sekolah agama, memang kacang je lah nak hafaz Al-Mulk 1 sampai 15, kemudian 16 sampai 30 tu cuma tahsin dan tasmik lah, saya rasa baca saja. 1 sampai 15 tu kena hafaz. Mungkin ada sahabat-sahabat saya ingat dulu ada sahabat saya bukan Muslim, macam mana kena ambil ke subjek ni? Ya, wajib ambil. Tapi saya lupa dah, kena baca ke Al-Mulk. Saya rasa dia tak kena hafal, tapi untuk hukum hakam, maqasid syariah tu, dia masih juga kena baca. Okay, semester 1, semester 2 selesai. Okay, itu saja. Yang
macam saya cakap tadi, subjek-subjek ni banyak, student akan rasa stres, rasa kadang-kadang kita rasa panik, banyak yang subjek, boleh ke ni? Dah dekat masuk study week, minggu akhir sebelum exam, sebelum peperiksaan, rasa tak boleh nak hadam semua subjek ni. Tak apa, ini saya kongsi tips di program asasi, bukan asasi undang-undang saja. Saya kira untuk mana-mana asasi ataupun program pengajian sekalipun, ini tips yang klise tapi saya ulang banyak kali, saya bagi sekali contoh lah supaya adik-adik, para penonton dapat tips ni dan dapat juga ada keinginan untuk buat tips ni, bukan sekadar dengar dan baca saja daripada live hari ini. Yang pertama, fokus dan proaktif semasa kuliah. Macam saya cakap, kadang-kadang student yang bila dia tak boleh bercakap bahasa Inggeris, dalam kelas dia akan senyap lah. Bila pensyarah ataupun kawan-kawan cakap dalam bahasa Inggeris, dia tak boleh, dia akan senyap. Jangan macam tu. Kita cuba untuk fokus. Pertama, fokus. Bila kita fokus, baru kita boleh dengar dan kita faham apa sebenarnya yang lecturer cakap. Mungkin dia cakap laju bahasa Inggeris, tapi kita fokus dan proaktif. Kita cuba juga bertanya. Kadang-kadang kita malu nak tanya depan kawan-kawan, tak apa. Bertanya selepas habis kuliah ataupun kelas dengan pensyarah tu. Okay. Yang kedua, lazimkan diri membaca laporan kes. Saya dah cakap tadi, pelajar undang-undang tak boleh lari daripada baca laporan kes. Memang kena baca, kena lazimkan diri untuk baca dan juga jawab soalan pasien. Ini tips untuk skor subjek psikologi tadi. Sebab untuk subjek psikologi, dia soalan objektif. Dia objektif dan dia berulang-ulang. Macam adik-adik jawab paper sejarah kan? Paper sejarah kan objektif, berulang-ulang sebenarnya soalan tu daripada tahun-tahun yang lepas. Jadi banyakkan membaca, cuba jawab dengan pensyarah dan kawan ramai-ramai dalam kelas masa tutorial. InsyaAllah nanti masa exam, jawapan dah nampak dah jawapan tu sebab masa kelas dah buat soalan tu. Yang ketiga, seimbangkan waktu belajar dan riadah. Sebab kita nak belajar di program asasi, nak berjaya ni bukan berjaya sekadar kita dapat keputusan yang cemerlang, tapi kalau boleh cemerlang dengan mental yang sihat. Ada kawan-kawan saya memang result cemerlang, tapi kalau tengok muka, ya Allah, stres. Nampak macam orang baru lepas SPM 18, 19, dia muka dah macam umur hujung 20-an. Dia punya stres, punya study. Jadi ada juga adik-adik saya, bahkan adik saya sendiri punya coach baru juga habis SPM. Jadi satu soalan yang selalu saya terima ialah macam mana nak balance study. Kalau study low ni mesti akan orang kata jadi ulat buku. Tak, sebenarnya adik-adik belajar untuk seimbangkan waktu belajar dan juga riadah ataupun aktiviti sosial. Boleh je kalau macam contoh adik-adik pelajar lelaki, weekend boleh je keluar main futsal, malam balik bukalah baca buku. Dan juga macam coach cakap, belajar juga untuk hidup. Sebab semasa di asasi ni, pengalaman saya di asasi ni, kita bukan sekadar pergi kelas, balik dorm, balik hostel tidur. Tak, dekat asasi adik-adik akan jumpa banyak kelab, banyak event, banyak program yang adik-adik boleh join. Dan ini sangat penting untuk adik bina skill set ataupun cuba untuk cari tahu apa lagi skill adik. Sebab masa sekolah menengah, form 5 adik fokus untuk SPM, adik tak ada buat aktiviti kurikulum lain. Tapi masa asasi, ini waktunya untuk adik cari skill tu, skill kemahiran soft skills tu. InsyaAllah akan mudah nanti bila adik nak pergi ke degree. InsyaAllah itu saja. Berbalik kepada coach, silakan. Cik Azek, unmute mic Cik Azek. Lupa pula nak unmute-kan mic saya. Okay, so saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Fadlina dan juga Amira atas perkongsian sebentar tadi. Sebenarnya kita bila dengar perkongsian daripada diorang ni, macam saya ni mungkin dah lama meninggalkan bangku universiti. So dah lebih daripada 20 tahun dah. Jadi bila kita dengarkan perkongsian daripada Amira dan juga daripada Fadlina tadi, baru kita nampak sebenarnya
banyak perubahan-perubahan yang dah berlaku. Macam saya dulu, zaman-zaman saya belajar dulu, tak ada belajar benda yang macam psikologi lah, belajar apa ilmu komputer semua ni tak ada. Yang masa saya kat matrik dulu, saya ingat memang benda tu tak ada diajar. Dan kita di matrik UIA juga, dia punya pembelajaran tu agak berbeza sikit lah. So yang apa yang Fadina kongsikan sebentar tadi tu, saya rasa mungkin dia bergantung pada peredaran zaman lah. Tengok kepada kata apa yang relevan pada masa sekarang dan sesuai untuk diadaptasikan dengan kata apa generasi sekarang, generasi apa, generasi Y generasi Y yang ada sekarang ni kan. So saya harap anak-anak yang mana yang dah dengar akak-akak yang dah cerita tadi tu, sikit sebanyak you all dah dapat kata gambaran lah macam mana dan bagaimana you all akan tempoh lebih kurang setahun lebih dalam program asasi ataupun matrikulasi itu nanti. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah join. Tuan Zaki yang saya baru sempat nak tegur ni, Puan Darlina Bakar, Tuan Ziadi Zaidun, ni semua sahabat-sahabat Semak Kajang saya ni, Puan Dila Fadila, comel-comel belaka lawyer-lawyer ni. Oh, tengok tu, diorang dah puji awak dah ni. Semoga terus sukses macam coach hebat kita. Ya ke? Saya tak adalah hebat mana pun, ni biasa-biasa je. Okay, kemudian ada Tuan Panglima Muhammad ada cakap ni, kakak ni petah berbicara, tahniah bakat anda dah ada. Tu. Terima kasih banyak-banyak Tuan Panglima. Okay, so siapa-siapa yang baru je join rancangan live ni, macam yang saya dah beritahu awal-awal siaran ni tadi, kita akan kongsikan slide presentation yang dah dibuat oleh Amiran dan juga Fadlina di Telegram channel saya. Jadi saya dah letakkan pautan untuk Telegram channel di ruangan komen tu, jadi tuan-tuan pun boleh klik Telegram channel tersebut untuk dapatkan join Telegram channel tersebut untuk dapatkan handout yang dah dipreparekan oleh kedua-dua speaker kita pada pagi ni lah. Okay. Dan alhamdulillah lebih kurang 1 jam dah kita bersiaran secara live dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Amira dan juga kepada Fadlina atas kesudian untuk bersama-sama dengan saya pada pagi ni dan saya harap ini bukan kali yang pertama dan terakhir. InsyaAllah lepas ni kalau ada rezeki kita akan ke udara secara live lagi untuk memberi maklumat, memberi informasi, berkongsi pendapat, menyampaikan manfaat kepada public at large lah. So itu sebenarnya tanggungjawab kita sebagai seorang pengamal undang-undang. Kita nak bagi orang celik undang-undang, kita nak bagi orang celik berkaitan dengan hartanah, kita nak bagi orang celik tentang hak-hak mereka rather than kita duduk dekat pejabat ataupun sibuk dengan urusan seharian kita semata-mata. Inilah caranya kita nak outreach. Sebab tu bila saya wujudkan segmen 1 jam bersama saya setiap hari sepanjang PKP ni, saya terpanggil untuk outreach kepada masyarakat untuk berkongsi kepada masyarakat supaya dalam tempoh PKP lockdown yang kita duduk kat rumah ni adalah perkara bermanfaat yang boleh dibuat oleh tuan-tuan puan semua. Sekurang-kurangnya bila duduk kat rumah tu adalah benda aktiviti nak dibuat, tengok saya siaran secara live, di samping kita boleh belajar sikit sebanyak ilmu yang kita bolehlah berkongsi manfaat kepada orang lain, insyaAllah. Okay, so itu sajalah daripada kami bertiga. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua atas kesudian untuk bersama-sama dengan hartanah anda pada pagi ini. Terima kasih kepada 2 orang panelis kita yang comel-comel belaka bak kata Puan Dila Fadila tadi tu, dan terima kasih kepada anda yang sudi untuk komen, masuk di ruangan komentar tadi tu, dan adik-adik semua, saya mendoakan agar anda dapat diterima masuk ke mana-mana IPTA awam ataupun mana-mana pusat pengajian tinggi seperti mana yang adik-adik dah isikan dalam borang EPU online tempoh hari. Dan saya juga mendoakan agar tuan-tuan puan yang mana yang ada anak-anak ni tadi, tuan-tuan puan punya waris-waris ni ada salah seorang yang menjadi peguam. Okay, saya doakan agar mereka menjadi peguam yang bijaksana, peguam yang dapat berkhidmat pada masyarakat, peguam yang berpegang teguh kepada ajaran Allah dan kepada sunnah Rasulullah SAW. Okay, kata-kata akhir daripada Amira dulu. Okay, silakan Amira.